Sidang Kemuncak ASEAN ke-36 bermula hari ini dengan pemimpin berkumpul di 10 bandar di rantau ini buat pertama kalinya susulan pandemik COVID-19. Pengerusi ASEAN bagi tahun 2020, Perdana Menteri Vietnam Nguyen Phan Phuc mempengerusikan majlis pembukaan sidang kemuncak itu secara maya di Hanoi. Malaysia yang diketuai Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menyertai sidang kemuncak itu dari Putrajaya pula menggesa satu pelan dirangka bagi meningkatkan pelaburan dan mewujudkan peluang pekerjaan susulan COVID-19. Ia termasuk melaksanakan langkah-langkah bagi travel bubbles antara negara-negara anggota yang dikategori hijau iaitu pelonggaran sekatan. Perjalanan antara dua atau lebih negara yang mana kes COVID-19 adalah rendah. Upacara pembukaan di Hanoi yang disiarkan secara langsung di Facebook menyaksikan Phan Phuc mengalu-alukan para pemimpin ke sidang kemuncak itu dan menerangkan mengenai hasil positif rantau itu dalam pengurusan COVID-19 melalui semangat perpaduan yang ditunjukkan oleh negara-negara anggota. Di Putrajaya, Tan Sri Muhyiddin dalam ucapannya berkata ASEAN perlu melaksanakan dengan segera langkah-langkah antara negara-negara yang hijau iaitu jangkitan rendah bagi meningkatkan pelaburan dan mewujudkan peluang pekerjaan. Tambahnya, rantau ini juga boleh membuka sempadan bagi pelancongan antara ASEAN untuk merancangkan dan menyediakan rancangan keuangan yang amat diperlukan. Malaysia juga mengulangi ketegasan agar pelan pemulihan ekonomi serantau dirangka segera. If we don't protect our regional economies, wider disparity in growth among the ASEAN countries may harm our objective of greater economic integration. We must act swiftly and decisively in coordinating a regional level response in revitalizing our economies. A well-coordinated response will ensure we emerge this crisis stronger together, much like how we have weathered the previous crisis. Tan Sri Muhyiddin juga berkata bersama-sama rakan anggota ASEAN lain, Malaysia akan turut berusaha untuk memuktamadkan dan memeterai perkongsian ekonomi komprehensif serantau RCEP tahun ini. Di sidang kemuncak itu juga, Malaysia menegaskan ASEAN perlu memastikan vaksin COVID-19 apabila sudah ada kelak adalah pada harga berpatutan, boleh diakses dan dikongsi sama rata untuk semua selain turut membangkitkan beberapa isu serantau dan sejagat yang perlu diberi perhatian segera. While progress on the development of a vaccine and antiviral medicine has been encouraging, we must ensure that when the time comes, the vaccine must be affordable, accessible and equitably shared for all. Dalam pada itu, pendirian Malaysia mengenai isu Laut Cina Selatan jelas dan konsisten bahawa ia seharusnya kekal aman dan menjadi laluan perdagangan. Menyedari isu tersebut amat rumit dan sensitif, semua pihak perlu terus bekerjasama bagi memastikan keamanan, keselamatan dan kestabilan di Laut Cina Selatan. Mengenai isu pelarian pula, Malaysia meminta Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi Pelarian UNHCR bekerjasama erat dengan ASEAN. Ia bagi mempercepatkan proses penempatan semula pemegang kad UNHCR ke negara ketiga. Ini kerana kesan limpahan krisis wilayah Rakhine turut memberi impak kepada rantau ini. Justru ASEAN perlu mencari penyelesaian yang berkesan. Malaysia juga menggesa komuniti antarabangsa terutama Majlis Keselamatan PBB agar mengutuk dan menolak rancangan pengambil alihan Israel terhadap bahagian wilayah Palestin yang diduduki di tebing barat. Komuniti antarabangsa hendaklah juga memastikan agar rancangan itu tidak akan dilaksanakan. Malaysia strongly condemns and rejects Israel's recent announcement to implement its plan to annex part of the occupied Palestinian territory in the West Bank. Vietnam selaku tuan rumah pula memberi amaran COVID-19 memusnahkan ekonomi yang dijana selama bertahun-tahun. Pemimpin ASEAN yang bertemu pada sidang kemuncak secara dalam talian itu turut menyuarakan kegelisahan terhadap tindakan Beijing di Laut Cina Selatan. Vietnam yang juga pengerusi ASEAN 2020 dalam pada itu mahu menggunakan sidang kemuncak berkenaan untuk menyuntik momentum perbincangan berhubung Pakatan Perdagangan yang disokong China, Perkongsian Ekonomi Komprehensif Serantau RCEP. Perjanjian yang menyasarkan separuh populasi dunia dan 1/3 daripada keluaran dalam negara kasar KDNK terjejas susulan keengganan India bergabung dengan akses pasaran untuk barangan murah dari China.
Ketika ini, fokus blok 10 negara anggota itu ialah impak wabak COVID-19 yang telah melumpuhkan ekonomi negara yang bergantung pada pelancongan dan ekspor seperti Thailand dan Vietnam. Perdana Menteri Vietnam, Nguyen Phan Phuc, dalam ucapan pembukaannya menekankan kesan serius pandemik itu terhadap pembangunan ekonomi dalam kalangan negara anggota ASEAN selain kebimbangan tindakan baru China di Laut China Selatan yang kaya dengan sumber dan turut menjadi tumpuan Vietnam, Filipina, Malaysia dan Taiwan.